Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam ceria semua. Apa khabar? Hari ini hari Jumaat pukul 3. Lebih kurang pukul 3 setiap Jumaat tu semua orang kata viewer kita sedang menanti dalam segmen Tahukah Anda di PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia Official FB. Jadi alhamdulillah hari ini lagi sekali saya bawa tetamu-tetamu hebat bersama dengan anda untuk membicarakan satu topik yang hangat diperkatakan, kerana ramai di antara kita yang ada yang faham, ada yang tidak faham, ada faham sikit, ada tak tahu menau dan macam-macam. Apa pun ya, negara kita dan seluruh dunia ni akan dilanda dengan perkara ini. Kita semak pada tajuk kita balik. Mata wang kripto, adakah ianya satu pelaburan atau satu scam? Sahabat saya baru minggu lepas, dia beli ketika dia beli kripto, kemudian dia jual dalam masa sebulan lebih gitu. Dia kata dia dah ambil segala keuntungannya. Ada satu lagi coin kat dalam tu menanti modal dah ambil, menanti untuk nak ambil keuntungan. Macam mana proses tu nanti kita akan tanya macam mana. Adakah dia satu pelaburan dan adakah dia satu scam? Ya, ramai orang masuk kripto kerana dia boleh kita convert jadi cash, kita boleh beli beras, boleh beli susu, boleh beli kereta, boleh hidup mewah. Itu sebab ada orang venture into cryptocurrency. Hari ini kita membicarakan topik ini kerana sangat ramai orang kita telah pun terlibat atau termasuk atau berdagang dengan mata wang kripto ini. Jadi sangat eloklah kita mengulas tentang perkara ini. Untuk itu kita bawa dua tetamu khas tidak asing lagi. Bersama kita adalah Tuan Mahmud. Apa khabar Tuan Mahmud? Alhamdulillah. Hampir setiap minggu Tuan Mahmud ada Tuan Mahmud tu kata, cikgu jangan tanya soalan hebat-hebat sangat cikgu. Kerana topik-topik di PPIM ni Masya Allah, kalau bukan panas, bukan PPIM. Kalau bukan isu, bukan PPIM. PPIM hanya mengambil isu panas, isu-isu yang orang nak dengar, isu-isu yang menjadi topik semasa. Itu yang kita masuk dalam segmen Tahukah Anda. Satu lagi, ni dia watak yang tidak asing lagi, iaitu Tuan Siras Jalil daripada Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Betul Ya, betul. Persatuan pengguna juga macam pengguna kita ni, tapi dia Pengguna Cyber Malaysia. Tu dia. Jadi Tuan Siras ini telah membongkarkan dan membuka kacamata kita tentang bagaimana perkembangan teknologi semasa yang sedang bergerak sekarang ni. Dan seandainya kita ikut, kalau kita tidak ikut, kita akan ketinggalan. Maka kalau kita ikut pula, ada cabaran-cabaran yang menanti di depan saja. Nanti kita akan nantikan soalan-soalan hebat daripada saya. Jadi untuk itu, sebelum itu kita share dulu topik pada hari ini. Mata wang kripto, adakah ia scam atau satu pelaburan? Share. Ataupun like. Nak pun love tu pun boleh juga. Jadi okey, kita pergi kepada Encik Siraj. Tuan Siraj, sebagai seorang pembina Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, sudah pasti intention bila kita membuka satu persatuan untuk menjaga maslahah dan kepentingan pengguna. Jadi saya ambil sikit masa untuk Tuan Siraj cerita sikit, kok mana mai ni boleh datang idea Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Cerita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada sahabat kita berdua ni dan juga kepada penonton. Okey, macam mana tercetusnya idea berkenaan pengguna cyber? Ya. Kira-kira 2018. Jadi kita sebagai orang muda ni yang dalam fasa mengikuti perubahan pentadbiran negara sebenarnya, dan kita tengok kita perubahan dari sudut landscape negara, dari sudut infrastruktur, dari sudut pelbagai termasuk ekonomi, dan kita melihat juga jangkaan kehadapan dari sudut bila anak muda perlu memimpin negara sampai waktunya. Jadi tahun 2018 kita menyaksikan buat kali pertama dalam negara kita ni berlaku perubahan kepimpinan.
daripada sebuah parti kepada sebuah parti yang lain. Dan dari sudut itu kita lihat bahawa antara faktor utama kenapa ia boleh berlaku adalah disebabkan ruang cyber. Ruang cyber ni luas. Dia termasuklah dari sudut apa yang kita lakukan setiap hari sehinggalah aktiviti kita di dalam ruang cyber itu yang berteraskan internet sebagai punca kuasa utama. Jadi di situ kita lihat kepenggunaan cyber itu adalah benda yang sangat penting di kalangan masyarakat di Malaysia hari ini. Dan saya tengok juga bahawa kepenggunaan ini adalah penggunaan utama selain daripada kita makan minum, selain daripada kita nak udara yang bersih, selain daripada kita nak naik kenderaan. Sehingga kepada kita lihat kepenggunaan cyber ini adalah penggunaan utama. Kenapa? Sebab kita sentiasa berhubung dengan ruang cyber ini dalam tempoh 24 jam. Termasuk kita tidur, termasuklah kita tengah makan, termasuklah kita tengah bekerja dan sebagainya. Ini device dia ni, masuklah ni. Inilah kita panggil ruang cyber. Cyber maksudnya kombinasi internet dan juga komputer. So apa saja yang terkait antara komputer dengan internet tu, dia membentuk ruang cyber. Dan kita yang menggunakan ruang itu dipanggil pengguna cyber. Dan aspek itu kami perincikan lagi definisi dia dari umur berapa sehingga ke umur berapa. Kalau kita tengok hari ni, ibu bapa bagi kat anak-anak mereka ni seawal 1 tahun, pendidikan melalui ruang cyber itu agak common di dalam negara kita. Bukan hari ni lagi. Betul. Nak bagi anak diam, nak bagi anak sengak. Ya, sejak 10 tahun kebelakangan. Maknanya bermulanya kita dalam cyber, dalam dalam tunjuk YouTube kita ada aplikasi pendidikan dan sebagainya. Jadi perkara itu kita lihat asas kepada kebergantungan terhadap ruang cyber itu menjadikan dia keperluan utama dalam masyarakat pada hari ini. Kita relate kepada topik kita hari ini. Kripto, blockchain, kerana orang pun confused apa benda. Mana ni tiba-tiba datangnya cryptocurrency, mata wang kripto ni? US dollar kita tahu, Japanese yen kita tahu, yuan China kita tahu, Malaysian ringgit lagilah kita tahu kan. Baht pun kita tahu. Ni kripto ni mai daripada celah mana ni? Cuba cerita sikit. Cryptocurrency ni adalah hasil daripada penerokaan teknologi blockchain. Okey, kenapa blockchain itu wujud? Sebab berlakunya permasalahan dalam ruang cyber ini melalui perkara yang kita panggil data. Data ni adalah benda asas dalam ruang cyber. Maknanya kita hantar WhatsApp kepada orang lain, dia adalah rangkuman data. Kemudian kita berurus niaga dari sudut perbankan dalam talian pun data. Kita transfer duit dekat orang lain menggunakan internet. Yang kita nampak hanyalah jumlah angka-angka yang kita hantar. Jadi angka-angka tadi berasaskan data. So data ni dalam dunia cyber ni mendapat ancaman. Sebab ada yang gila dengan data ni yang kita panggil penggodam. So hackers ni cukup suka dengan data. Data ni pelbagai. Ada data peribadi, ada data tentang kewangan, ada data-data yang sensitif dan sebagainya. Jadi untuk melindungi data ini, so saintis, pakar komputer menerokai teknologi yang dipanggil blockchain, rantaian blok. So untuk bila dia explore, dia venture teknologi ni, dia pergi ke pelbagai segmen. Sebab data ni diguna pakai dalam semua kepenggunaan cyber. Data kita dari sudut, artinya blockchain itu adalah teknologi pengurusan data. Pengurusan data. Okay. Dia ada bahasa dia. Tapi untuk pengguna mudah faham, kan, dari sudut kita di Persatuan Pengguna Cyber ni kena bagi ayat layman, orang panggil ayat kampung, ayat kampung. Kan, supaya faham. So data tadi masuk salah satunya ke dalam segmen kewangan. Okay. Wujudlah data kewangan. Okay. Dan di situlah wujudnya penerokaan dalam elemen cryptocurrency, dipanggil cryptocurrency. Kenapa dipanggil cryptocurrency? Sebab kita dah biasa dengan perbankan dalam talian. Kita dah biasa tengok angka-angka dipindahkan ke dalam satu di antara pihak A ke pihak B. Dan wujud sebagai badan pusat yang dipanggil bank. Jadi dalam cryptocurrency ni dia cuba wujudkan elemen yang sama tapi lebih transparent katanya. Dan mana angka-angka tadi tidak boleh diubah temper lah orang panggil, diubah suai daripada 1 kepada 20 kepada 200 ikut sesuka hati dia. Kenapa dia tak boleh ubah?
Tak boleh ubah, sebab itulah teknologi blockchain. Kalau Teknologi data blockchain itu- ini Kalau data itu dimiliki oleh satu pihak, ikut suka dia lah. Dia ada password, dia boleh ya ubah. betul. Itu data yang tradisional dipanggil. Kalau yang blockchain pula, Tak boleh diubah. berarti sharing data lah. Sebab tujuan blockchain ni dibuat adalah untuk melindungi data daripada dia digodam. Okey. Maksudnya kalau kita buat satu penulisan dalam sebuah buku, kita tulis A sampai Z. Traditional data teknologi adalah kita boleh ubah padam kita A sampai Y saja, kita buang Z. Maknanya buku tadi telah pun digodam. Tapi melalui teknologi blockchain ni dia ada simpanan rekod, backup sebagainya yang membentuk rantaian tadi. Kalau kita tulis A sampai Z dalam sebuah buku, dia automatically akan ada 9,900 salinan lagi di belakang. So satu digodam, dia ada 9,000 Original copy is ada. still there. So dia akan membentuk satu teknologi yang boleh dikatakan mustahil untuk digodam angkanya. That's why dalam kewangan, antara isu-isu global tentang kewangan ni, bila tentang digital, kita mesti pernah terfikir, tak boleh ke pihak-pihak tertentu ni senang-senang letak angka. Pihak-pihak tertentu ni mencetak duit, tidak lagi mencetak, sebaliknya mewujudkan angka di dalam institusi perbankan tertentu. Jadi di sinilah wujudnya penekanan terhadap teknologi ini, yang mana mempromosikan transparansi, mempromosikan keselamatan terhadap data itu tadi, dan dizahirkan. Dan dia antara elemen pelengkap kepada teknologi blockchain, yang mana dizahirkan kepada kepenggunaan, yang mana salah satu segmen daripada blockchain digunakan dalam kewangan, membentuk perkataan cryptocurrency. Oh, begitu. Lama juga saya nak dajak. Tuan Mahmud, Okey. cikgu nak tanya Tuan Mahmud. Ada tak aduan-aduan atau kes-kes ataupun kes-kes kawan-kawan Tuan Mahmud yang terlibat tentang tuntutan ataupun kes-kes yang melibatkan blockchain ni? Banyak, terlalu banyak. Tapi dia macam ni. Tadi saya sembang sekejap dengan Cik Siras kita. Kita kena faham perbezaan skim dengan scam. Okay, macam dalam kita punya kes sekarang ni, dia isu dia dekat dalam Malaysia ni, kita cryptocurrency ni, setakat yang saya punya research, Bank Negara still not recognise cryptocurrency sebagai legal tender. Itu dah belum lagi, setakat saya tengok 16 Disember 2020 tak recognise lagi. Adakah dia illegal? Okey, isu illegal ni pernah diputuskan dulu. Saya sempat untuk buat research, saya tengok ada satu kes Luno tau. Dia tersalah bagi jumlah Bitcoin kepada satu wallet. Dia sepatutnya minta 22 Bitcoin 22.3 coin. Dia terbagi 22.3 coin darat 2. Dia bagi 44.6 coin. Tidak. Luno ni adalah Okey. satu platform exchanger yang seseorang tu boleh tukar dia punya tu untuk membeli dan menjual di dalam Luno. Silakan. Okey. Dan pada masa sama, nak mudahkan lah. Saya nak jual. Cikgu nak jual, cikgu ada wallet. Okay. Saya pun ada wallet. Ya. Wallet cikgu akan transfer duit tu kepada saya. Betul. Lepas tu dia akan transfer wallet tu dekat dalam alam maya. Tapi kita kena pergi ke Luno lah. Saya tak boleh deal direct macam tu. dia akan buat proses tu lah, proses nak transfer tu. Tapi yang saya cuba tekan kat sini, dalam kes tu Luno ni terbagi lebih. So dia ada macam ada glitch kat situ. Tapi yang mahkamah tu, yang menarik dalam kes ni, mahkamah session, dan kemudian ada rayuan ke mahkamah tinggi. So mahkamah tinggi setuju dengan keputusan mahkamah session yang mana mengatakan kalau dia bukan legal tender, tak bermakna dia adalah illegal. Setakat ni itulah mahkamah punya keputusan. So selagi ni, waktu ni saya tak ada lagi mahkamah lebih tinggi, yang mahkamah rayuan ke mahkamah sekolah, saya tak jumpa lagi. So dia kata if not a legal tender, not necessary it is illegal. Tapi dalam kes tu dia bukan isu nak determine sama ada kripto ni legal atau tak. Dalam kes tu lebih kepada section 73 yang mana orang tu tersalah bagi coin by mistake. So kalau dalam section 73, anything which is given by mistake, anything so you kena return balik. Regardless lah dia tu coin ke, duit ke, barang ke, baju ke, tak kisah. So coin tu termasuk dalam sebahagian daripada anything tu. Dan saya sebagai peguam sendiri, saya pernah deal banyak berkenaan kes coin. Saya pernah deal coin Evo coin,
Saya pernah deal case Lavida Coin, ada pernah bawa case Bit Region. So tapi kena faham, dalam case tu dia bukan isu coin tu sendiri, dia ada satu scam yang mana kalau scheme ni, you bagi duit, dia invest dalam coin, lepas tu dia orang generate income, lepas tu dia janji sekian-sekian, rupa-rupanya pada sampai pada period tu, ETA tu, estimate time frame untuk you bayar bagi coin ataupun bagi duit tu, dia tak bagi. Okey, itu adalah scam yang berdasarkan kepada cryptocurrency. Dia buat scam, kononnya lakukan satu menajar dan sebagainya, ataupun melabur dan sebagainya, dia akan dapat beberapa kripto macam tu. Correct. Tapi dia tak dapat. Dia tak dapat. Itulah scamnya. Itulah scam dia. Tapi kalau kita perasan, dia bukan disebabkan kripto tu sendiri. Scam ni dah banyak dah. Even ada scam melalui duit pelaburan, scam forex, scam gold, cucing kan, ulat lah, apa, cacing, lembu kan, macam-macam. Tapi ada juga scam yang saya pernah buat yang menarik ya. Macam saya ada wallet tadi tu, saya ambil wallet tu, saya bagi dekat Encik Siras. Dia kata, Encik Siras, tengok you cakap pandai lah ni, you pun dah pernah main trading apa semua kan, you tahu mana nak invest kat kripto mana yang bagus, yang akan naik apa semua. Dia bagi, ambil wallet tu, dia bagi kat Encik Siras. Ada juga macam tu, dia bagi username, dia bagi password, dia bagi terus. Total waktu tu, ini case ni tahun 2018. Tahun sekarang 2021 ni, dia punya value dulu 3 juta, sekarang value dia 21 juta. Masya Allah. Itu satu lagi. Satu coin tu. Satu coin, itu dia ada banyak jenis coin lah. Dia bagi dia sama je wallet dia. So, tapi wallet lah maya. Boleh claim tak? Tapi dia dalam bagi tu, dia bagi kan, dia bukan curi. Tapi kalau tanya saya lah, ada cara dia. Saya sendiri pernah bawa case, contohnya create crypto. Contohnya Cikgu Coin. Ada juga orang. Artinya cikgu boleh create cikgu boleh. Coin. Mata wang cikgu. Boleh. Guru-guru, cikgu-cikgu semua kena pakai lah. Boleh buat. PPIM Coin. Boleh. Tak ada masalah. Ada yang expert dia boleh buat dalam bidang tu. So dalam case tu, kalau kita nak go by way of coin itself, kita agak sukar kat situ sebab lah kita nak argue about legal tender, apa bagai semua isu-isu tu kan. Sebaliknya, apa kita boleh buat, kita buat style macam Luno. Kita pusing sikit, kita cari point mana yang boleh memudahkan kita buat tuntutan. Macam dalam kes tadi, dia pakai section 73 untuk kes anything tu. Apa saja yang diberi secara salah, perlu pulangkan balik. Sama juga macam saya itu, saya ada satu kes pasal kes coin tu. Apa saya buat, instead of saya go for the coin itself, saya go by way of service. Saya kata ini adalah satu service IT yang kita sediakan satu produk, nama dia contohnya lah coin. So saya buat tuntutan kat mahkamah, alhamdulillah mahkamah pun setuju, mahkamah awardkan. Maknanya ada cara dia. Baik. Okey. Tuan Siraj, saya pasti Tuan Siraj memiliki banyak information berkenaan dengan kripto ni. Bagaimana isu keselamatan dia? Boleh tak tiba-tiba piap duit semua hilang? Ada possibility. Dan benda ni pernah berlaku dalam pelbagai dalam pelbagai negara. Maknanya antara kelemahan matuan kripto ni adalah wallet itu sendiri boleh digodam. Cryptocurrency itu tidak boleh digodam. Tapi di mana dia disimpan boleh digodam. Maknanya dia boleh, contohnya kita ada duit, kita simpan dalam bank. Duit tadi maknanya bank itu tadi dirompak oleh perompak. So mengambil duit. Adalah garanti. Istilahnya sama juga dalam cryptocurrency ni. Duit yang disimpan di dalam bank yang dipanggil wallet, akaun bank kita tu, boleh digodam dan nilai matuan kripto tadi boleh dicuri oleh penggodam. Kes yang terbaru adalah melibatkan penggodaman di salah satu exchanger, tempat pertukaran matuan kripto di negara Singapura. Yang mana jumlah yang berjaya digodam bernilai ratusan juta US dollar. Walau bagaimanapun, manakala dia teknologi hari ini dah semakin maju, jumlah yang digodam tadi berjaya disekat semula. Maknanya ada banyak jenis matuan kripto ni, penerbit matuan itu berjaya mengesan dan membekukan
transaksi ataupun urus niaga melibatkan mata wang kripto yang digodam berkenaan. Jadi dari sudut keselamatan, awalnya dia ada sedikit elemen yang sangat tidak selamat melibatkan penggodaman. Walau bagaimanapun, ke saat hari ini dia berjaya diatasi melalui teknologi baru yang untuk melindungi transaksi. Sebab mata wang kripto ini at the end of the day, dia perlukan satu tempat untuk lakukan tukaran kepada duit ringgit ataupun duit legal tender, duit fiat lah kita panggil. Walau bagaimanapun tetap, kecuali dia berurus niaga dengan pihak yang sanggup menerima mata wang kripto. Tapi kena ingat, tujuan kripto ni dibuat adalah menunjukkan transparansi. Maksudnya setiap rekod transaksi tadi boleh disemak oleh semua pihak. Maknanya bila sesuatu bantuan kripto, contoh saya pindahkan 1 Bitcoin kepada Tuan Mahmud, Tuan Mahmud, Tuan Mahmud sudah pasti memiliki satu wallet. Dan wallet tadi ada address number dia. Dan di situ boleh dikesan ke mana pula Tuan Mahmud akan lakukan transaksi. So transaksi seterusnya sehingga masuk ke dalam satu exchanger pusat. Exchanger pusat ni ada banyak dalam dunia. Ada Binance, ada Huobi, ada macam di Malaysia Luno, ada Tokenize sebagai contoh di Malaysia ni. Jadi masuk ke dalam exchanger berpusat biasanya memiliki teknologi dipanggil KYC, Know Your Customer. So KYC ni biasanya mewajibkan pengguna untuk memberikan maklumat peribadi, contoh muka kita, nombor IC kita, gambar IC kita. Maknanya bila transaksi tadi masuk ke dalam akaun tadi, so bagi saya kita boleh dapatkanlah siapa sebenarnya yang memiliki hasil curi itu tadi. So dari sudut keselamatan, dia diwujudkan memang untuk tujuan keselamatan. Walau bagaimanapun awalnya ada elemen yang membuatkan dia tidak selamat sebab dia berasaskan ruang cyber itu sendiri. So ancaman utama ruang cyber adalah penggodam. So sifat asalnya memang masih ada lagi elemen yang boleh digodam, iaitu wallet itu sendiri. Orang godam kita boleh track balik siapa penggodam, ambil balik duit masuk. Berarti kita pindah balik lah, masuk dalam bank yang tertentu lah. Okey. Kemudian bila kita nak transfer pula kepada Cik Mahmud contohnya, Cik Mahmud pula ada data-data dia, muka dan sebagainya. Cik Mahmud, ada tak kebarangkalian orang duk bagi rasuah, penerima rasuah yang simpan bag duit dekat dalam rumah dia? Saya pernah tengok gambar, saya pernah tengok duit dia satu bilik tu, nak buka pintu pun tak boleh, punya tinggi sampai ke siling. Kalau esoknya mereka menggunakan teknologi ini untuk orang kata memberi rasuah mereka, so ada kemungkinan tak benda ni berlaku? Kemungkinan okey. Ni saya punya personal lah. Saya punya personal opinion. Kemungkinan ni of course mesti ada kemungkinan. Yalah, rasuah ni ada satu perkara yang kata apa, subjektif, salah dan haram. Dan mereka akan cari jalan macam mana nak elakkan benda ni daripada trace oleh pihak berkuasa. Dan sekarang ni kita lihat yang kripto ni bukan legal tender dan dia tidak dikawal sepenuhnya oleh pihak bank negara ataupun SC. Tapi paling kurang mereka perlu saya dimaklumkan yang macam Luno ni semua mereka kena register dorang punya dia punya market dia, platform dia. Platform dia ni dekat bank negara if I'm not mistaken. SC lah. SC. Kepada SC untuk ni lah, untuk buat transaction dia kena tu. That's why dalam kes yang Luno tadi tu, bila you dah mewajibkan Luno untuk register dan dia seolah-olah melihat macam kita punya kripto ni ada satu value, dan bila ada value dan dia perlu dikawal selit, dan itulah yang paling kuat setakat ni lah bank negara boleh kawal. So bila ada loophole kat sini, of course mereka akan cari jalan untuk avoid benda ni daripada traceable, dan the only way diorang akan go by way of coin. Tapi nak kena tanya yang pakar. Cuba ulas sikit bab rasuah. Pemberian rasuah menggunakan kripto ni. Di Persatuan Pengguna Cyber ni, antara elemen yang kita ketengahkan kepada pihak kerajaan adalah berkenaan rasuah cyber.
So rasuah cyber ni luas definisi dia, dan dia satu tanggapan yang baharu sebenarnya, walaupun ada banyak perilaku telah pun berlaku lama. Okey, jadi bila kita cakap tentang possibility, kemungkinan berlaku rasuah yang menggunakan mata wang kripto sebagai medium pembayaran, memang ada sebab dia bersifat kita tak tahu owner, anonymous. So bila kripto itu asasnya bersifat anonymous, jadi dia membuatkan satu kesukaran kepada pihak yang berkenaan untuk menyiasat ataupun untuk mengesan sebarang perilaku transaksi rasuah. That's why benda ini sebenarnya adalah satu perkara yang perlu dibincangkan dengan lebih detail di peringkat yang sepatutnya. Dan di peringkat kita ni, kita melihat empirical evidence of perilaku rasuah yang berpotensi berlaku itu di mana? Di dalam segmen mana? Sebagai contoh, mata wang kripto ini asalnya satu, dipanggil Bitcoin. Itu kripto yang pertama. Sekarang dah berapa? Sekarang ada puluhan ribu. Lebih, mungkin lebih lagi. Puluhan ribu dalam dunia. Lebih banyak daripada mata wang betul. Jadi Bitcoin adalah cryptocurrency pertama yang berjaya dicipta pada tahun lebih kurang 2009. Jadi cryptocurrency yang dipanggil Bitcoin ni asalnya dibuat untuk tujuan memberi nilai dipanggil instrumen pembayaran di dalam zon-zon tertentu. Asalnya dibuat bukan untuk pelaburan. Sebab tu wujud perkataan pertama cryptocurrency. Mata wang untuk diguna di mana? Currency mestilah untuk digunakan oleh sesuatu komuniti. Macam ringgit Malaysia diguna untuk rakyat Malaysia. Betul. So bila kata Bitcoin, cryptocurrency untuk dipakai di mana? Jadi persoalan dia, sifat dia yang tidak diketahui pemilik, sifatnya mudah ditransfer antara pihak A dan B saja, tidak perlu badan pusat ataupun perlu pengesahan kerajaan dan sebagainya. Jadi di mana tempat yang tidak memerlukan benda ni? Jadi kita lihat hanya satu tempat, iaitu di dalam pasaran gelap. Jadi pasaran gelap, kita tengok pasaran gelap ini satu segmen industri yang banyak nilai ekonominya. Baik kita cakap dadah, baik cakap tentang pembekalan senjata, baik tentang pembiayaan keganasan dan sebagainya, termasuklah pelacuran, perjudian haram dalam talian. Jadi kesemua industri sebenarnya sedang dah berubah kepada dunia teknologi yang dipanggil e-commerce. Jadi wujud segmen dipanggil dark web. So dark web ni adalah satu zon e-commerce bagi pasaran gelap. Dan untuk akses ke dalam e-commerce dark web ni perlukan spesifikasi tertentu untuk akses. Jadi perlu ada download software tertentu, browser tertentu, kemudian baru boleh akses, dan perlu menyertai dalam forum-forum tertentu di dalam dark web itu sendiri, dan perlu dipelawa oleh pihak-pihak tertentu dan mendapat keizinan oleh pihak tertentu, baru boleh akses. So once dah akses, di dalam e-commerce ini dia tidak menggunakan fiat money. Dia menggunakan anonymity elemen untuk berurus niaga dan berkomunikasi. Jadi di sinilah asas kepenggunaan Bitcoin itu mengakibatkan harga Bitcoin itu melonjak naik pada tahun 2017. Sedikit demi sedikit, daripada tak ada harga kepada $1 sehinggalah kepada lebih kurang $20,000 pada tahun 2017 dan jatuh ke bawah. Jadi elemen ini menjadi hype di dalam dunia kepada mereka yang memegang Bitcoin itu pada waktu dia tidak memiliki harga. Jadi bila dia memberi satu nilai, membuatkan dia hype di kalangan bright segment ekonomi. Maknanya ramai orang meletakkan harapan that Bitcoin ni boleh mencecah lebih tinggi dan sebagainya. Ada sesetengah yang faham sifat Bitcoin ni diguna di mana, tapi ada yang menganggapkan ia adalah satu nilai pelaburan untuk jangka masa panjang. Betul, tapi asasnya dari sudut pemahaman Bitcoin itu sendiri untuk diguna di mana, ramai yang tidak jelas. Sebahagian jelas tapi sebahagian tidak jelas. Jadi di peringkat persatuan pengguna cyber, kita orang tak boleh bias. Dari sudut baiknya, kita kena menyokong baiknya saja. Dari sudut buruknya, kami kena cakap pasal buruk saja. So kedua-dua elemen ni perlu diketengahkan dan diperjelaskan secara jelas di kalangan rakyat, pengguna, supaya mereka ni tidak buat prejudgement yang salah. Dia kata Bitcoin ni scam. Bitcoin tak scam. Bitcoin adalah instrumen lah. Dia adalah scam, tapi scam Bitcoin tu scam. Sebab Bitcoin tu adalah instrumen untuk sesuatu komuniti.
Tapi hari ini komunitinya dah jadi terlalu besar sehingga kita tengok di Amerika Grayscale buat pelaburan di dalam cryptocurrency. Kita tengok JP Morgan, kita tengok Tesla itu sendiri membuat pelaburan. JP Morgan, Tesla ni company-company besar. Besar, betul lah. Dia orang pun ya, betul. Macam di negara jiran kita, DBS ni menyediakan perkhidmatan pertukaran Bitcoin kepada fiat money mereka. Kita tengok di China mewujudkan cryptocurrency national mereka. Jadi benda ni dah pergi kepada bright segment ekonomi. So dark segment ekonomi, kalau dalam beberapa perspektif jauh lebih tinggi daripada nilai bright segment ekonomi. Sebab kita tengok banyak aktiviti haram yang bernilai tinggi, especially melibatkan drugs, dadah sebagai contoh. Dan mereka ni tidak memberi cukai kepada negara, dan dia membuatkan satu keburukan kepada bukan hanya komuniti, bahkan kepada sesebuah negara. Jadi Bitcoin ni ada banyak perspektifnya. Jadi kalau kita contohnya di PPIM ni, perbincangannya perlu pelbagai lah. Ada baiknya yang kita perlu menyokong dari sudut teknologi itu, tapi ada keburukannya kita perlu nyatakan. Dan apakah output daripada perbincangan itu dia. Faham. Okey. Tuan Mahmud, cikgu nak tanya lagi. Okey. Bila digelarkan sebagai satu pelaburan mata wang kripto, adakah dia satu pelaburan atau satu scam? Contohnya kita melabur dalam forex. Kita beli duit US, kemudian kita jual duit US against Malaysia ke, against Japanese yen ke, kemudian forex again whatever lah. Kita jual beli mata wang. Okey, jual beli mata wang. Itu juga orang panggil dia pelaburan ataupun investment ataupun speculation dan sebagainya. Okey, baik. Kripto pun sama juga. Adakah kripto ni ada tak pendapat daripada mana-mana ulama dan sebagainya berkenaan dengan halal ke haram ke mereka yang membeli atau melabur dalam kripto ni? Okey, dia ada dua pendapat. Ya. Ada dua pendapat macam biasa. Mana-mana transaction ke, mana-mana currency ke, mana-mana program ke, scheme ke, mesti ada dua pendapat. Tapi untuk kes kripto ni, kalau saya lihat kepada Grand Mufti of Egypt, Syekh Shauki Alam, dia berpendapat bahawa ianya adalah haram. Dia kata atas beberapa sebab. Pertama sekali kerana ada high degree of uncertainty, kita tidak tentuan yang tinggi, risiko dan ada element of fraud. Dan dia juga melihat bahawa tiada systematic control or rule or mechanism yang mengawal selia pertukaran mata wang digital ni di marketplace. Itu pendapat dia. Dan ada lagi beberapa pendapat juga ikut Turkish government religious wing. Dia kata Bitcoin ni adalah haram because sama juga kerana ada excessive uncertainty, ketidaktentuan yang terlalu tinggi. So dia kata excessive dan potential untuk abuse of criminal element. Macam Turki ni di Turki, macam Encik Sirah cakap tadi kan. So kalau ikut pendapat di Malaysia, saya lihat majoriti pakar-pakar kewangan Islam, contohnya Datuk Dr. Daud Bakar, Syariah Advisory Council of Bank Negara, dia kuat sometime lah, dan dia berpendapat bahawa kripto ni adalah harus. Dia kata walaupun ada elemen of ada beberapa pihak mengata ia ada elemen of garar, riba, dia sangkal perkara itu, dan ia mengatakan bahawa ianya tidak akan menukar illegality disebabkan hanya semata-mata ada risiko of criminal, menyebabkan kripto tersebut menjadi satu instrumen yang haram. Kerana adalah normal bagi mana-mana instrumen ada element of risk. Itu yang membezakan dia adalah satu instrumen yang bukan riba. And then tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan, contohnya lah, macam mana you gunakan kripto tu. Ada sesetengah pihak dia buat mining. Ada setengah buat mining. Dia mengatakan bahawa mining tu salah, haram. Tapi kalau contohnya secara general dekat Malaysia, saya faham majoriti pakar-pakar
mata wang digital ni atau Syariah Advisory Council meletakkan hukum bahawa berpendapat bahawa hukumnya adalah harus, dan atas dasar itulah dia punya karakter dia tu. Sebab disebabkan risiko saja ianya boleh dikawal selia. Tapi cuma itulah dari segi legality dia tu kita tetapkan ia masih di bawah illegal tender oleh bank negara. Tuan Siraj, cikgu nak tanya ni. Sudah pasti apabila kita nak beri penerangan tentang persatuan pengguna cyber ni, Tuan Siraj dah pergi melawat beberapa tempat-tempat lah ni. Yalah. Cikgu guess je ni. Nak bagi tahu kita ni wujud kan. Kita kenalah pergi bagi tahu aku ada kan. Aku ada. Jadi dalam penerangan tu sudah pasti Tuan Siraj pergi juga ke gama-gama sektor, ada kan? Ada. Apa pandangan Tuan Siraj? Adakah kerajaan kita bersedia nak menghadapi dunia kripto, dunia digital money ni? Dia persoalan itu agak berat sebenarnya. Berat nak jawab. Sebab dalam bersedia atau tak bersedia, pengguna di Malaysia saya yakin ramai sebenarnya yang telah pun memiliki mata wang kripto itu sendiri. Dan dia memang susah nak dikawal sebenarnya. Cuma apa yang kita nampak, direction itu penting. Sekarang di dalam negara kita ada satu saja garis panduan yang diletakkan di bawah Suruhanjaya Security, bukan di bawah Bank Negara. Jadi Suruhanjaya Security ini mengeluarkan garis panduan berkenaan pengurusan aset digital, digital asset management, dan 3 lesen telah pun dikeluarkan, diberikan kepada 3 pengendali. So 3 pengendali ni ada 3 syarikat lah maknanya. Pertamanya Luno Malaysia Sdn Bhd, yang kedua Tokenize, ketiganya Synergy. Itu semua Malaysia ada tu? Luno Malaysia ni saya difahamkan bukan asalnya daripada negara kita, daripada luar, daripada Singapura tak silap saya, ataupun daripada luar. Yang dua ni memang startup company di Malaysia. Jadi 3 syarikat ini pendapat saya masih belum jelas di kalangan majoriti masyarakat dalam negara kita, dan 3 syarikat ini pun maknanya ada menjalankan urus niaga pertukaran aset digital. Itu istilah yang diguna pakai di bawah Suruhanjaya Security. Dia panggil aset digital. Dia tak menyebut cryptocurrency itu. Jadi kalau kesediaan negara kita, banyak elemen yang perlu dilihat. Kalau nak pergi jauh kepada cryptocurrency ni yang dah menjadi elemen kepenggunaan, kita pergi asas kepada nak wujudkan teknologi blockchain dalam negara kita pun agak kita nampak kesediaannya mungkin nampak macam bersedia, tapi ada setengah kita nampak belum bersedia. Sebab asas kepada peratusannya agak-agak macam mana? Lebih kepada bersedia atau lebih kepada tak tahu apa lagi? Susah kita nak jam lagi. Kan kita ni dah biasa outspoken kan, tapi lately ni kena slow down sikit. Agak-agak berapa persen? Kena slow down 1 sampai sikit 10 tu. 1/10 saya rasa mungkin bagi 4 atau 5 lah. 4 saja government dapat dalam kesediaan kita nak menghadapi dunia. Sebab pertama, bila kita sebut tentang ini, saya banyak cerita tentang keburukan kripto itu sendiri awal ni. Saya akan cerita apa yang baiknya dari sudut teknologi kripto itu. Sebagai contoh, sejauh mana kita boleh mengesan pembayaran rasuah tadi menggunakan mata wang kripto. Okey, menjadi persoalan kesediaan. Sekiranya dapat diketahui lah siapa yang melakukan rasuah menggunakan Bitcoin sebagai contoh. Okey, dia urus niaga atas dia berurusan atas satu perkara, meluluskan satu perkara ataupun melindungi sesuatu perkara, dapat satu dan dibayar nilai 1 Bitcoin. Sebagai contoh, satu Bitcoin berharga 200,000 lebih. Okey, jadi ada satu pihak yang memberi dan satu pihak yang menerima. Persoalannya, di bahagian manakah dalam negara kita yang akan menyiasat pertama, yang kedua yang akan membuat pembuktian digital. Sebab kripto itu adalah digital. Jadi yang nak mengesahkan forensik digital kripto itu milik daripada A yang diberikan kepada B. Jadi itu satulah. Yang keduanya persoalan. 3 syarikat sebagai contoh dapat lesen tadi. Siapakah yang mengaudit digital ledger cryptocurrency itu sendiri? Sebab itu tak jelas kepada pengguna, kepada masyarakat. Kita tahu ia diselia, tapi masyarakat tak tahu siapa yang audit. Adakah Jabatan Audit Negara akan mengaudit, ataupun adakah LHDN diberikan akses untuk menilai
pemilikan aset di bawah 3 ini tadi, ataupun ada tak berlakunya aktiviti penggubahan wang haram oleh 3 syarikat ini tadi. Sebab asas kepada 3 syarikat ni, kalau tengok kepada traditional segment, tukar duit di penggurup wang, kita tukar duit kita kepada US dollar, itu fizikal. Maknanya dalam segmen digital asset exchange, tukar duit ringgit kepada Bitcoin, elemennya sama, membuat pertukaran nilai mata wang daripada A ke mata wang B. So dalam segmen DEX ni tadi, tukar mata wang A kepada mata wang digital. So hampir sama. Jadi dalam segmen money changer ni, ada banyak berlaku penggubahan wang haram yang besar. Contoh, tukar duit di sepadan, cairkan di kaunter, itu sebagai contoh. Itu nilai jenayah. Dari satu sudut, mata wang kripto ini, adakah berlakunya possibility seseorang daripada luar negara membawa nilai kripto di dalam negara kita, membuat pertukaran di pemilik lesen ataupun di bawah rangkaian mereka ni tadi, untuk menerima tunai secara offline. Maknanya dia bagi 1 Bitcoin, dia bagi cash RM200. Online, angkat. Itu sebagai contoh. Itu antara benda kesediaan untuk menyiasat perkara itu tadi. Okey, selain daripada itu, sejauh manakah tahap kepenggunaan di dalam negara itu untuk retail pembayaran? Bila nak membayar di dalam satu segmen urus niaga, sudah pasti perlu keizinan daripada pihak bank negara. Sebab itu elemen-elemen menunjukkan nilai legal tender terhadap sesuatu perkara. Dia sama macam kita pergi ke fun fair. Kita pergi fun fair, dia terbitkan dia punya token. Kita masuk dalam fun fair tu, untuk main, untuk melakukan aktiviti di dalam kawasan fun fair tu, kita kena tukar duit ringgit kita kepada coin-coin token tu. So token itu yang laku untuk diurus niaga di zon-zon tertentu dalam fun fair. Samalah macam kripto ini. Di dalam fun fair itu, dia dinilai sebagai satu nilai lah, mata wang di dalam zon fun fair itu. Tapi di luar, kita bawa kripto token fun fair tu, dia tak boleh diterima lah. Sebab kedai itu tak boleh menerima dan dia tidak diiktiraf oleh bank negara untuk melakukan transaksi. Perkara yang tidak diizinkan ni ada termaktub di bawah Akta AMLA. Dalam Akta AMLA ada menyatakan sebarang pertukaran duit ringgit fiat kepada digital currency, from digital currency to fiat, from digital to digital, yang tidak diisytihar kepada bank negara merupakan satu kesalahan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram. Jadi di situ kita nampak ada satu perspektif ataupun satu pandangan legal. Satu, bukan pandangan lah, satu fakta legal di bawah Akta AMLA. Di dalam satu segmen dia meletakkan, contohnya di bawah Suruhanjaya Security, dia menilai Bitcoin, Ethereum, Ripple dan juga Litecoin, tak salah saya ada 4. Di bawah perspektif SC, dia meletakkan cryptocurrency ini sebagai security, satu nilai security. That's why regulation yang dibuat tu menjurus kepada security. Sebab ada beza bila letak dia sebagai security, ada beza mengatakan dia sebagai currency, ada beza meletakkan dia sebagai commodity. So berbeza-beza ni pandangan. So tahap kesediaan tadi, sebab tu saya cakap, kalau direction ni terpecah-pecah, tidak ada satu anchor yang menyusun, so saya yakin dah pasti akan banyak kecelaruan dalam kepenggunaan itu. Artinya daripada awal definisi pun kita dah celaru. Macam mana kita nak bawa terus kepada... Saya tak menyatakan yang di SC tu salah. Apa yang SC buat tu betul, guideline itu betul di situ. Tapi secara umumnya, untuk pengguna nak menggunakan cryptocurrency itu akan remain sebagai security. Pelaburan di bawah SC tu maknanya security ni macam nilai pelaburan lah, saham. Kita beli saham. Sebab tu orang cakap kripto ni, ada setengah orang komuniti cakap dia macam saham. Kita berdebat lah dengan dia, kata nak saham dia, sebab dia faham zon saham. Di peringkat MCC, kami menilai kripto sebagai satu instrumen ataupun satu nilai komoditi, ataupun satu nilai yang mana, sebab dia boleh dipindah milik. Macam nilai saham tak boleh semudah itu dipindah milik. Saya beli saham Petronas sebagai contoh. Saya beli saham di Petronas, kemudian saya nak simply transfer pemilikan kepada kawan A, semudah macam kita transfer duit. Susah, dia tak semudah itu. Kena banyak submission dan sebagainya lah. Not saham. Okey, baik. Tuan Mahmud, bila saya tengok muka Tuan Mahmud, saya teringat scam.
Okey, jelas tadi apa kripto tu adalah tak salah. Dari segi apa nama scamnya tak terlibat dengan scam. The crypto atau mata wang tu sendiri tidak terlibat dengan scam, bukannya scam, tetapi mata wang itu digunakan sebagai tujuan untuk macam-macam scam yang ada sekarang ni. So, macam mana pandangan Pak Mu? Ada tak kes-kes kalau orang dah terkena scam yang berdasarkan kepada mata wang kripto ni agak-agak boleh lawan, boleh fight kes ni? Okey. Ini sangat penting. Ini sangat penting sebab ramai pihak dia salah faham. Dan mungkin mereka terpengaruh dengan kawan-kawan yang kata since dia bukan legal tender, kau tak boleh nak buat apa-apa dah. Kau pergi buat report polis lah. Polis pun tak boleh tolong. So dia macam ni. Macam saya katakan tadi, standard peguam ni ramai yang kena scam tu. Ramai yang kena scam. Tu. Saya maklumkan dia bukan saya nak kata apa tau. Memang ada jalan. Yang penting kena ikhtiar. Sama juga macam scam-scam yang lain. Tapi apa yang banyak berlaku bila kita dah kena scam, kita dah tak apa jumpa di akhirat lah. Padahal you tak ikhtiar lagi. You tak ikhtiar. Kalau kita tengok kalau orang dah kena tipu and then belum apa-apa lagi you ada berserah, tak tahulah, bagi pendapat saya, Allah tengok kita ni, kita tak bersungguh-sungguh. Macam ada setengah orang kata kufur nikmat pada gak kan, punyalah berjuta-juta habis, and then at the end of the day you just dah kena tipu, you buat laporan polis, tak apalah biar polis selesaikan, tapi you tak ada ambil the further step untuk nak make sure you dapat balik wang tersebut. Ada jalan, tapi kalau nak buat, you kena buat secara beramai-ramai. Amboi, you pergi dia orang punya program ramai-ramai kan, satu dewan sekali datang, beratus orang datang, semua bangun tunjuk good kan. Tapi bila dah kena scam, daripada beratus orang tu, yang datang ke depan 5 orang je yang buat report polis. Saya ada satu kes ni yang kena tipu beribu orang, yang kena tipu jumlah berjutaan ringgit, berpuluh juta kena tipu. Tapi yang buat report, bila kita orang tanya balik, ramai-ramai datang tu, siapa yang buat report setakat ni? Kau seorang lah. Seorang je buat report. Kalau lepas tu bila seorang je buat report, orang ni dipanggil suat siasat oleh pihak polis. Polis tanya, berapa ramai kena scam? Ramai tuan. Yang kena tipu ratus orang, ribu orang kena tipu. Berapa total? 10 juta. Engkau kena tipu 50,000 je. Mereka tengok check dalam sistem. Yang kena tipu atas nama IC scammer ni seorang. Kau seorang je. Kalau sampai dekat Bukit Aman ke, ataupun IO nak submit dekat DPP ke, atau nak bagi kat SIO ke, diorang pun tengok kes tak kuat. Tak sebab you all kena faham tau, scammer ni diorang dah main game ni dah lama dah. Dan diorang dah, sebelum diorang buat tu, diorang dah ada master plan dah. Macam ni nak lari, macam mana, macam ni. Siapa target audience dia, macam ni. Tahu, diorang dah ada plan tu dah. So, dan majoriti setakat ni lah saya tengok semua kes-kes scam ni, majoriti diorang punya sifat sama je. Pertama sekali, mudah mengalah. Nombor 2, diorang tak unite. Nombor 3, diorang malas nak report polis. Nombor 4, diorang kata malas lah nak pergi peguam. Peguam ni pun kalau kita ni, dia dah lah kita tengah susah, dia charge kita lagi, tak apalah. Bukan 100% boleh dapat duit balik pun. Kadang-kadang ada tanya saya kan, tuan, confirm ke boleh dapat balik duit ni? Sekarang saya pun nak jawab bersusah kan. Kita bukan Tuhan, kita boleh pastikan. Yang kita selalu saya jawab apa? Kita kena ikhtiar. InsyaAllah kalau itu rezeki kita akan dapat. Saya tak suka berjanji, tapi saya akan bagi jaminan kalau kita ikhtiar, insyaAllah Allah akan bantu kita untuk dapatkan balik duit. Kalau tak dapat duit tu pun, at least dia akan bantu dengan cara lain. Tapi kalau kita sendiri tak ada ikhtiar, kita macam seolah-olah kufur nikmat tau. Macam pelik tau. Itu yang ramai orang yang datang buat minta bantuan saya, dan sebahagian daripada mereka saya bawa kepada PPIM. Dan bila kita nak bawa ke depan, ada setengah orang cakap apa tau, susah lah kan, malu lah, alamak nanti report polis nanti leceh lah kan. Sebab you tak all out, bila you tak ambil, you tak unite, susah benda tu nak berlaku. Dan scammer kat luar tu, dia tepuk tangan lah, cantik dia kata kan, alhamdulillah. Dan satu lagi cara yang apa akan berlaku, kalau contohnya lah you all pergi based on grouping tau.
dalam 500 orang tu you pecah kepada 50 grup. Okey, satu grup tu dalam 10 orang je. Dia orang akan buat bayaran, for your information. Kadang-kadang you all pelik tak? Ada dalam 50 grup ni, 2 grup tu dulu awal-awal semangat. Lepas tu terus senyap, terus hilang. Kenapa? Mungkin antara mereka yang betul-betul all out tu, diorang dapat duit dia balik. Ya, dia settle, diam. Dia terdiam. Itu deal dia lah. Tapi memang patutlah. Memang rezeki dia. So, saya sarankan dekat orang di luar sana, jangan mudah terperdaya. Terperdaya sama juga. Ada setengah bila dah kena scam, selalu standard jadi macam ni. Scammer tu cakap apa kat dia? Macam ni lah puan, kalau saya mau bayar you mah, tapi sekarang ni duit sangkut. Sekarang sangkut dekat Indonesia contoh. Sebab saya pun kena scam juga. Saya bukan tak mau bayar duit you, saya pun punya duit pun sangkut. You tunggu sekejap. Saya perlu report polis tak? Jangan report polis. You report polis, saya tak nak tolong. Habislah. You nak jumpa peguam, tak apa. You jumpa peguam, you kasih settle dengan peguam saya mau malah nak tolong sama you lah. Dia pun tunggulah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 6 tahun dah. Game salam. Habis lah. Game over. So waktu, ataupun tak payah tunggu 6 tahun, kadang 3 tahun pun dah game over dah. You susah nak trace dia dah. Orang tu pun dia dah restructure duit dia tak ke mana dah. Dia pun dah hilang dah. Sebab dia orang ada KPI dia tau. So saya nasihatkan jangan mudah terpedaya. Nombor 2, ikhtiar. Nombor 3, kalau nak buat investment ke apa-apa, make sure ada ilmu. Problemnya orang di luar sana, diorang malas nak belajar. Contohnya dalam kripto. Dia dengar datang talk, diorang tak nak buat homework tau. Diorang datang talk, diorang dengar confident, diorang terus invest. Diorang tak study dulu, diorang tak check. Even dekat dalam bank negara pun diorang ada list tau, blacklist company yang mana terlibat dalam kes fraud ni. You all boleh check juga dalam bank negara, diorang ada list of company yang terlibat dalam kes fraud. Contohnya Big Region, contohnya yang famous macam Tok Belagak punya company, dan banyak company scam yang telah di list dalam bank negara yang you all boleh rujuk. Dan sesetengah mereka tukar nama je. Dan yang paling penting, ni saya nak bagi tahu you all, satu tips yang sangat penting, sebelum buat investment, make sure check kepala kepada scammer ni atau syarikat yang you nak buat bayaran ni, dia punya bankruptcy search dengan wind up search. Buat dulu. Kebanyakan saya buat kes, sebelum diorang buat program tu, orang yang kita buat bayaran ni ataupun orang yang bagi talk ni, dia dah bankrupt dah. Kalau yang mana yang ada peguam tu, pergi kat peguam dia minta buat CTOS search. Peguam pun boleh buat. Check dia punya CTOS search. Tengok background company dia, berapa ramai orang dah pernah saman kes dia, berapa banyak. Dari situ mungkin you boleh elakkan diri you daripada ditipu atau di scam oleh pihak ketiga. Okey. Terima kasih Tuan Mahmud. Ni last soalan pada Tuan Siraj. Cikgu ada baca berkenaan dengan agenda World Reset dan New World Order. Salah satu daripada agenda yang tertulis tu adalah cryptocurrency, digital money. Ada tu dalam New World Order dengan World Reset ni. Apa pandangan Tuan Siraj? Soalan ni agak heavy juga. Ni teori konspirasi ni. Okey. Untuk kita ada satu perbincangan di bawah United Nations tahun sudah saya pun mengikutilah perbincangan itu, yang mana perbincangan tentang global reset. The global reset ni banyak berlaku kalau sekarang ni kita tengok perang kita terhadap COVID-19. Macam sebelum ini, macam World War II ada global reset. Ini banyak, tapi ini kata dimaklumkan berkenaan the great reset. Dan saya banyak juga bercakap dalam setengah ceramah berkenaan perubahan zaman. Perubahan zaman ni sekarang dipanggil zaman teknologi, zaman digital, zaman cyber, pelbagai. Yang asasnya adalah internet sebagai punca kuasa zaman itu. Dan kita tengok pendefinisian Industrial Revolution 4.0, revolusi industri 4.0 membawa definisi jelas berkenaan pengcyberan ataupun pendigitalan. Maknanya apa sahaja benda yang ada dalam dunia ni hendak didigitalkan sebelum masuk fasa terakhir
yang kita tak nampak lagi Industrial Revolution 5.0 tidak panggil revolusi industri lagi. 5.0 dipanggil society 5.0. Maksudnya dia memperkukuhkan soal society dan mungkin penterjemahan semula daripada ruang cyber itu kepada masyarakat. Itu jauh pandangan. So dari sudut New World Order ni kan, dan disebut dalam itu adalah cryptocurrency, mungkin kita boleh nampak macam selari sebab Bitcoin, harga-harga mata wang kripto naik dengan melonjak tinggi pada tahun bermula hujung tahun lepas hingga ke hari inilah melonjak tinggi yang sehingga seolah tidak masuk akal harga melonjak itu. Ada yang asalnya harga di bawah 1 sen, hari ini sudah mencecah puluhan sen. Maknanya kalau letak ada nilai cryptocurrency ni, kita beli dengan RM1,000, dalam masa sebulan kita dah dapat 10 juta ringgit. Dan itu adalah nilai yang seakan-akan tak masuk akal. Walau bagaimanapun, kita tengok dalam perubahan dunia, macam di Tesla itu sendiri sebagai contoh, syarikat gegasi dalam dunia ni, baru beberapa hari ini announce, buat pengumuman berkenaan siapa nak beli kereta tu dah boleh bayar pakai Bitcoin. Jadi persoalan juga, adakah kita yang di Malaysia ni tidak terkecuali untuk membeli secara dalam talian kereta Tesla itu menggunakan Bitcoin. Jadi ada sebagai contoh PayPal kini, PayPal merupakan perkhidmatan kewangan terbesar dalam dunia selain daripada Visa, Mastercard dan sebagainya, yang telah pun menyediakan perkhidmatan pertukaran mata wang kripto di dalam platformnya. Itu satu perubahan yang agak besar. Di Singapura ada bank yang menyediakan sebagai contoh. Di setengah negara yang kecil, central bank pusat mereka telah pun membuat polisi untuk menerima cryptocurrency ini sebagai satu benda yang legal. Di India sebagai contoh, awalnya mereka ban cryptocurrency. Dalam masa seminggu 2 minggu ni, bila ada pertukaran Menteri Kewangan mereka tarik semula soal ban dan meletakkan dalam fasa mengkaji semula. Jadi banyak perubahan yang agak drastik, termasuk negara berpopulasi terbesar dalam dunia, China. So China pula mengeluarkan dalam proses melengkapkan nilai mata wang legal tender cryptocurrency mereka itu sendiri, dipanggil digital yuan. Termasuk di Amerika dalam proses untuk mengeluarkan crypto US dollar, dan termasuk di Eropah, di EU pun dalam proses menyediakan kripto itu sendiri. Jadi kalau balik ke dalam negara kita, walau macam mana jauh pun kita tengok teori itu, kita kena berpijak pada bumi yang nyata. Itu kita tinggal dalam negara kita. Dalam negara kita ini, saya yakin dan pasti berdasarkan pemerhatian kami di pelbagai platform exchange global ni, ada ramai orang Malaysia yang memiliki aset digital yang sangat banyak. Dan daripada aspek kebaikan kita tengok, nilai market Bitcoin saja melepasi 1 trilion US dollar. Kalau dari sudut perspektif yang baik, alangkah baiknya negara kita dapat mengambil sebahagian di dalam capital itu untuk disalurkan ke dalam ekonomi negara. Itu sebagai contoh, itu perspektif yang baik. Ataupun mungkin negara kita boleh terbitkan ringgit digital sebagai satu tools ataupun satu currency yang boleh diterjemahkan untuk menilai berapa banyak sebenarnya yang menukar mata wang kripto di dalam negara kita. Itu sebagai contoh. Jadi ada banyak perkara yang baik yang boleh diimbalkan, sebab yang buruk ni tak dibuat apa pun tetap berlaku. Yang kata guna kripto untuk buat tujuan urus niaga dadah sebagai contoh, ataupun urus niaga judi dalam talian yang melibatkan rentas negara ni, tetap berlaku. Tapi disebabkan hanya pandai yang buruk itu, sehingga tak mencari peluang untuk mendapatkan kebaikan itu, bagi saya satu kerugian yang nyata lah. That's why di negara kita, perspektif dia untuk meletakkan hukum pun, dia harus, dia tidak wajib, dia tidak haram. Contoh Ustaz Zaharuddin sebagai contoh memberi pendapat dia adalah benda ni satu benda yang patut dia-explore, supaya kita bukan pasal soal ketinggalan tak ketinggalan. Negara kita ni jauh juga pemikiran orang negara kita ni bukannya tak hebat, orang negara kita hebat-hebat. Tapi soal benda ni melibatkan punca kuasa di bawah bank negara. Bank negara kita merupakan punca kuasa bagi perkara yang melibatkan monetary ataupun satu nilai yang nak diperdagangkan. Jadi dia memberi sekatan tertentu, dan saya yakin sebenarnya pihak bank negara
ada sebab-sebab tertentu mengapa dia meletakkan sekatan itu. Mungkin ada yang mereka yang ada idea itu tidak sampai ke peringkat pihak bank negara sebagai contoh. Sebab di bank negara bukan hari-hari nak fikir pasal kripto je. Dia nak fikir banyak lagi. Soal bond kerajaan, soal ini, soal reserve bank, duit fiat pun tak habis lagi. Banyak. Banyak. Jadi bila nak sentuh tentang kripto kat sini, seolah-olah membuka pintu kepada mereka, kena fikir lagi satu kecelaruan dia yang kat situ. Tapi AC dah ambil tanggungjawab. So AC Suruhanjaya Security ni kena main peranan. Cuma kami nampak di peringkat MCC, kami nampak masih dia eksklusif. Kenapa hanya 3 syarikat? Dan kenapa 3 syarikat ni, apa requirement yang melayakkan mereka menerima lesen itu? Itu persoalan yang banyak pernah diutarakan, dan soalan ni pernah dibawa juga ke dalam Dewan Rakyat. Kenapa 3 syarikat ini diberikan lesen? Adakah hanya 3 syarikat ini yang mohon lesen? Ataupun ada ramai lagi syarikat lain yang mohon tapi tidak layak? Jadi apakah justifikasi sebenarnya yang membuatkan 3 syarikat menerima lesen itu? Jadi ramai yang tidak faham atau mungkin tidak berpeluang membawa soalan ini ke tempat-tempat tertentu untuk dijawab. Tapi soalan ini tak dijawab lah dalam Dewan Rakyat yang mulia itu. Kan? Ada dalam handset tapi tak dijawab sehingga hari ini. Menjadi persoalan juga. So banyak perkara, kalau nak relate dengan New World Order ni, satu benda yang sangat ada sebahagian pihak mengatakan dia hanyalah teori konspirasi. Ada sebahagian pihak menyatakan ia, kalau kata bukan konspirasi, kenapa apa yang dinyatakan tu sama dengan apa yang berlaku sekarang ini. So cryptocurrency ini bagi pendapat saya adalah satu elemen yang patut dilihat. Macam di Turki bila ada mereka hadir ke negara kita 2 tahun lepas, ada persidangan di negara kita, dan Presiden Turki sendiri mencadangkan kepada Malaysia untuk mewujudkan satu mata wang kripto untuk negara-negara Islam, yang mana di kalangan negara-negara Islam menggunakan satu mata wang kripto yang memudahkan umat-umat Islam di dalam negara Islam ni untuk berurus niaga menggunakan mata wang kripto itu sendiri, sebab jauh lebih mudah untuk dibuat, jauh lebih mudah untuk ditransaksikan. Tapi cadangan itu nampak tidak ada susulannya. Mungkin ada yang buat, mungkin ada yang sedang menyusun, kita tak tahu. Tapi bagi saya itu antara cadangan yang baik. Dan kenapa cadangan itu diberikan di dalam negara kita? Saya yakin sudah pasti Turki itu negara yang hebat. Turki ini melihat sesuatu perkara yang baik dan dicadangkan di dalam persidangan di dalam negara kita. Dan mungkin ada ramai anak-anak muda yang mahir dalam bidang cryptocurrency ini boleh tampil ke depan, ataupun boleh datang ke PPIM ataupun datang ke Persatuan Pengguna Cyber, bincangkan soal apa yang nak dicadangkan, apa yang nak dibuat, apa yang nak diusahakan. Ada di peringkat MCC sendiri pun kami lakukan R&D berkenaan mata wang kripto ini. Sehingga ada yang buat laporan ramai-ramai berkenaan isu skim cepat kaya melibatkan mata wang kripto pun ramai. Tapi kita nak clear lah kepada pengguna di luar. Bila macam NGO, persatuan-persatuan ni, bila mengendalikan satu kes, bukan maksud mesti 100% selesai kes itu. Kita cuba membantu. Antara benda yang memang kita bantu adalah soal mengetengahkan kes itu ada, kes itu wujud dan mewujudkan public interest. So bila berlaku public interest, itu satu usaha yang bukan mudah sebenarnya. Bukan semua orang boleh ketengahkan satu kes tu menjadi perbualan di kalangan media. Jadi antara usaha-usaha lain adalah kita bantu dari sudut follow up di peringkat penguatkuasa. Jadi di peringkat penguatkuasa ataupun bahagian siasatan dan sebagainya, ada prosesnya membawa pula kepada peringkat perundangan. So peringkat kita tidak boleh masuk campur. Kita tidak boleh melebihi macam kita pula polis. Kita pula DPP. Kita pula hakim meletakkan orang ni memang confirm salah. Jadi soal apa yang perlu kita bantu, peranan ada dalam perlembagaannya, kita jelaskan, bantu. Dan biasanya macam di peringkat MCC, kita tidak pernah meletakkan sebarang komitmen. Nak datang berjumpa kami ni, bagi peratusan daripada jumlah untuk kita selesaikan kes. Tidak pernah berlaku seperti itu. Sebab mata wang kripto ni adalah interest di dalam Persatuan Pengguna Cyber untuk kita bawa bantu negara kita ni. Sebab ada elemen ekonomi yang sepatutnya negara kita ada daripada segmen aset digital ini. Dan ekonomi yang ada di dalam segmen ini sepatutnya boleh dileveragekan kepada rakyat Malaysia. Mungkin boleh membantu dari sudut nilai kemiskinan,
mungkin dengan faktor transparency of digital asset tadi boleh membantu soal penyebaran hibah ataupun pengagihan duit Baitumal sebagai contoh. Mungkin dia gunakan satu elemen teknologi aset digital, jadikan dia sebagai nilai yang untuk mengelakkan aset-aset awam ini daripada korup, disalahguna oleh pihak tertentu. Dan ini yang kita nampak sepatutnya boleh diketengahkan. Itu pendapat. Okey, terima kasih panjang lebar penerangannya ya. Apa pun kita tunggu dan lihat. Adakah kripto ini seumpama juga Y2K, you know, yang mana dimomok-momokkan, atau dia juga satu agenda seperti 9/11 agenda, atau dia satu benda perkara yang nyata atau benda yang benar, atau ada agenda-agenda di sebaliknya. Kita tunggu dan lihat, dan kita semua sama-sama akan merasainya. Apapun, sebagai seorang pengguna, salah satu hak pengguna adalah the right for information. Ini merupakan hak kita. Sebelum kita nak menceburkan diri kita dalam apa-apa bidang jua pun, jangan dengar-dengar saja, jangan tengok-tengok saja. Kita kena kaji dan kita kena selidik, kita kena tengok. Kerana duit kita apabila rugi, habislah rumah kita, habislah kereta kita, habislah yuran anak-anak kita, pembelajaran anak-anak kita, duit kita pun habis. Bankrupt itu adalah satu benda yang nyata. Masuk penjara itu juga satu benda yang nyata kalau kita lakukan benda-benda yang silap dan benda-benda yang salah. Ya, apapun right for correct information itu perlu untuk kita semua ada. Jumpa kita lagi hari Jumaat pukul 3. Ada lagi soalan? Ada lagi? Satu soalan silakan. Oleh apa nama? Penonton kita, Datuk Asri. Silakan. Perkembangan yang begitu hebat panas berkaitan dengan World Economic Forum. Benda ni memang sudah di set dalam satu agenda yang mesti dilaksanakan dan diletak di situ di bawah tajuk digital currency. Dan saya pernah baca bahawa digital currency ni mau tak mau kita tak boleh elak. Dia akan datang kepada kita, dan saya pasti it's going to be before 2025, based on statement one of the CEO Bank Malaysia maklum kepada paper. So persoalan dia, adakah kita rakyat Malaysia ready dengan digital currency? Adakah kita faham? And then apakah patut kita buat? Contoh macam saya orang pencen, saya nak tahu apa akan berlaku pada duit pencen saya bila digital currency ni akan menjadi kita punya sistem. This system is definitely coming to us. So apa akan jadi pada kita? Orang kampung dekat ujung-ujung sana yang buta, yang tak ada ni. So macam mana mereka nak transaction, nak beli makanan harian dan sebagainya? So banyak benda, soalan-soalan besar yang meliputi kepada kehidupan rakyat tu sendiri, yang mesti pihak yang berwajib lah menjelaskan adakah betul, tahu saya sebetul, dan what are our preparation untuk pasal benda ni is too big. Whoever is going to control the money is going to control the world. That is the words. Baik Datuk. Okey. Cikgu ulas balik soalan bagi mereka yang mungkin tak dengar soalan tadi. Apa yang diutarakan oleh Datuk tadi adalah berkenaan dengan apa yang telah tercatat oleh persidangan World Economic Forum, juga agenda 201. Dia bukan benda yang agenda di atas awangan, tak. Dia adalah satu benda yang nyata, fakta. Perkara ini berlaku dan terjadi. World Economic Forum is there, you know. Kemudian agenda 201 pertemuannya, everybody know, just search for agenda 201 dan kita lihatlah resolusi yang hadir daripada agenda itu, termasuklah digital currency ini. Dan kemudian ada juga kenyataan daripada salah seorang CEO bank di Malaysia ini menyatakan bahawasanya 2025 merupakan mutlak titik tamat yang mana negara kita akan absorb digital currency ini. Persoalan yang timbul daripada isu ini adalah tentang bagaimana keadaan orang kampung kita, ya, adakah kita bersedia, bagaimana tentang
absorb duit pencen tadi. Bila benda ini jadi sebagai currency, duit pencen tu tadi yang ada kat dalam bank, dalam kita boleh keluarkan menjadi fiat money itu tadi, semuanya telah didigitalizekan. Apakah risiko-risiko? Mungkin satu ketika nanti jadi mungkin sistem glitch, semua jadi kosong. Duit gratuiti ada 500,000, duit gratuiti ada 1 juta dan sebagainya, dia glitch, habis, kosong. Terpaksa cangkui juga untuk cari makan walaupun dah pencen. Siraj, sebagai penutup. Zaman dunia ni kita ambil dari sudut pandangan kita belajar, kita sebagai orang Islam banyak kena tahu apa yang disampaikan melalui hadis, apa yang ada termaktub dalam Al-Quran dan sebagainya. Okey, bila kata akhir zaman, antara yang nyata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dukhan. Dukhan ni maknanya katanya keperluan asap dan benda itu ada termaktub di dalam hadis, dan benda itu dibincangkan dan diperdebatkan di pelbagai tempat di seluruh dunia di kalangan umat Islam. Jadi ini nak kata teori pun can be a teori, tapi nak kata dia nampak, bila satu dah nampak haluannya, kita kena bersedia. Kalau kata orang kampung takut tak boleh terima soal digital ni, bagi saya hari ni semua rakyat Malaysia menggunakan WhatsApp dan semua rakyat Malaysia hari ni menggunakan internet, tak terkecuali dah. Dan negara kita telah meletakkan internet sebagai utility ketiga negara tahun lepas. Maksudnya bila kata utility, orang tu tak ada utility tu, consider orang tu miskin. Yalah. Memang miskin lah. Maknanya rumah tak ada air, The right of basic needs, seperti makanan, api, air. Yeah. Air tak ada kat rumah, elektrik tak ada kat rumah, consider dia miskin. So now tambah makanan, api, air dan Internet. Itu secara rasmi lah diumumkan oleh Kementerian Komunikasi Multimedia tahun lepas. Dan bila kata internet sebagai kuasa, itu adalah kunci kepada pendigitalan. Semua benda yang nak digitalkan. Kita makan hari ni pun dah digital, kita nak naik kenderaan pun dah digital, duduk dalam kereta pun dah smart kereta elektrik pun jadi it's a part of the smart. Kita dah masuk ke fasa esok panggil IoT, Internet of Things. Kita masuk fasa Artificial Intelligence. Kita masuk kepada fasa yang medical pula, Medical Internet of Things. Ada banyak sangat. Dan benda ini dikuasakan dalam satu teknologi dipanggil 5G. 5G ini adalah satu ayat kampung dia, mudah nak melajukan lagi internet. Nak lajukan lagi internet untuk apa? 4G ni lajukan internet untuk apa? 3G lajukan internet untuk apa? So 5G ni, 4G kita tengok dia dah lajukan banyak benda yang kita dah bergantung hari ni. Contohnya Netflix kita dah bergantung. Kita tengok YouTube yang kita tekan je tak payah tunggu, dia jalan laju. Okey, jadi yang dah ni laju sekarang kita 5G ni nak lajukan apa? Kan? Untuk pengguna kena faham 5G adalah nak lajukan machines. Machines ni kat mana machines tu? Itu dia tengok ada kenderaan autonomous. Kenderaan autonomous ni nak bergerak perlu connectivity dengan internet yang tak boleh ada buffer. Maknanya kalau dulu kita tengok YouTube tu kena tunggu je, dia pusing dia hang. Hang langgar lah. Dan dengan adanya 5G ni, antara kebaikan yang dizahirkan menarik minat industri adalah doktor pakar bedah di London boleh pakai alat virtual reality tadi, pergi ke robot tu bedah kat sini, kemudian dia pakai sarung tangan, dia bedahkan orang di Kuala Lumpur. Itu adalah teknologi. Dan semua ini dirangkumkan dalam satu dunia, dipanggil dunia cyber. So dunia cyber ini dalam proses nak dilengkapkan, termasuk dalam teknologi cryptocurrency itu sendiri. Kalau orang yang duduk di luar zon cryptocurrency, dia nampak hanyalah Bitcoin. Siapa yang duduk dalam zon cryptocurrency, dia melihat satu kelompok manusia dalam dunia yang mahir dalam bidang ICT sedang membina infrastruktur di dalam ruang cyber itu sendiri. Hari ini cryptocurrency dah membentuk zone finance. Cryptocurrency dah mengukuhkan kedudukan dia dalam segmen institusi perbankan kripto. Dan hari ini pula industri yang tradisional telah ketinggalan berbanding zone kripto. Sebab, kenapa saya cakap ketinggalan? Sebab dahulunya kripto cuba mengikut apa yang ada di peringkat bank. Hari ini pihak bank mengikut apa teknologi yang ada di peringkat kripto. So jadi dia dah ketinggalan. Macam kita lumba lari lah. Kalau kita ke depan, kita nak make sure orang belakang jauh lagi ke belakang. Tapi bila kita telah dipotong, kita akan mengejar dia untuk kita potong ke depan. Maksudnya dia ada seseorang telah melepasi untuk kita jadikan dia cabaran untuk nak ke depan. Jadi dalam zon kripto sudah wujud perkataan decentralized finance. Dia telah wujud perkataan ada teknologi hari ni yang paling baru sekarang ni dipanggil NFT. Di mana contoh kita main game. Kita main game, masuk dalam game. Dalam game tu ada boleh buat urus niaga,
dia pergi ke kedai, gerakkan karakter tu ke kedai tertentu dan nak beli barang. Dia beli barang tu dalam game tu membayar dengan satu nilai yang memang nilai mata wang dalam game tu. Maknanya seolah-olah dunia yang nampak dalam game tu yang melakukan transaksi yang nyata di dalam game itu. Boleh faham tak? Tiba-tiba barang sampai rumah. Boleh jadi. Contoh satu lagi, kita buat main ada satu game, ada kita collect nilai duit. Dulu kita boleh hack game tu, boleh tambah nilai duit. Betul. Sekarang ni fasa pembuat game adalah mewujudkan nilai yang boleh dipindah milik, nilai points tu. So nilai points tadi bernilai cryptocurrency. Mungkin dia bagi kalau dia selesaikan misi ni dapat 2 token AB. So 2 token AB ni antara saya yang ada account dekat dalam game tu boleh transfer 2 AB ni ke Tuan Mahmud. Kalau dia ada account game tu jugalah. Nilai duit. Yes, daripada situ tadi boleh transfer ke wallet lain pula. So dia jadi satu nilai dan ini proses yang sedang berlaku sekarang. Dan kalau kita nak tengok clear berkenaan ruang cyber ni, that's why di Persatuan Pengguna Cyber kami deep down soal kepenggunaan. Kita ni pengguna. Dalam zon ini dia sedang mewujudkan karakter pengguna di dalam ruang cyber itu sendiri. Dulu kita lihat penterjemahan pengguna ini adalah di media sosial. Maksudnya kita create profile kita di page media sosial ini menunjukkan diri kita ada di dalam itu. Let's say kita dah meninggal, diri kita tetap dalam media sosial. Yang kita tinggalkan buruk itu akan kekal terus berjangkit membawa keburukan dan kita ada dekat dalam tanah kubur. So kalau kita tinggalkan kebaikan yang orang kongsi, mengalirlah kebaikan itu tadi untuk kita dalam kubur. That's why penterjemahan, pendefinisian soal kepenggunaan cyber dari sudut Islam kena jelas. Kena sangat jelas. Kalau kita tahu dia ada memberi ancaman kepada akidah, kan? Kalau kata dunia akhir zaman tu soal monetary, yes, tapi yang kita kena takut soal akidah sebab hari ni fasa pendigitalan iman tu dah terlalu tinggi. Anak kita dah bagikan YouTube seawal 1 tahun. Saya tak cakap orang lain, saya sendiri pun ada anak dan saya melakukan kesilapan itu. Bagi dan anak 1 tahun melihat semua konten di dalam tanpa had. Pendigitalan iman dipanggil dan juga akal. Jadi itu adalah banyak kecelaruan dia dan di mana kita nak salah pun dah tak boleh. Yang kena kepadanya adalah asas kepada kita, kekuatan kita dan tahap kemampuan semangat kita di mana kita nak sampaikan ilmu tadi. So kalau back on tajuk cryptocurrency ni, dia hanyalah sebahagian daripada perkara yang melengkapkan dalam ruang cyber tu sendiri, di mana kalau boleh macam sekarang kita tengok, kita pakai phone, kita bagi muka kita, kita bagi cap jari kita, kita bagi kita punya macam-macam lah. Dah ada 3D, kita scan badan orang tu. Kemudian segala kita pakai jam sekarang dah boleh scan oksigen level dalam badan kita. Kita tahu orang tu boleh hidup ataupun mati dengan kita bagi jam tangan yang boleh connect dengan internet di kampung. Kita nak tahu kesihatan seseorang tu dipanggil IoT. Kita tahu level kesihatan mak ayah kita di kampung. Baik tujuannya, baik tujuannya. Jadi kita boleh monitor kesihatan mak ayah kita di kampung yang tua. Jadi baik, tapi dia terjemahkan perkara itu dalam bentuk data. So data tadi siapa yang memegang? So data itulah, that's why dalam dunia IT, data is lebih mahal daripada nilai minyak. Lebih mahal daripada minyak sebenarnya. Itulah yang patut difahami di level pengguna. Peranan kita memberi pencerahan kepada level pengguna, bukan dari sudut nak profesional. Pencerahan kita adalah kepada pengguna, supaya pengguna rakyat marahan ini faham bahasa yang mudah faham dan kita boleh clearkan clouds di kalangan mereka ini dan sedarkan perkara yang patut kena sedar. Terima kasih Tuan Siraj, terima kasih juga Tuan Mahmud. Satu pembicaraan yang paling panjang dalam segmen Tahukah Anda hari Jumaat pukul 3 ni. Tak pernah lagi sepanjang ni ya. Tapi ini merupakan satu topik yang sangat menarik, satu topik yang ramai orang tahu dan ramai juga orang tak tahu. Satu topik yang kita semua sebenarnya kena tahu ya. Jadi apabila bila habis tamat saja sesi ini, saya nak menggesa agar kita semua patah balik, tengok daripada awal hingga habis, like banyak-banyak, share banyak-banyak. Jangan lupa sumbangan-sumbangan anda boleh disalurkan menerusi sumbangan.com. Saya ulangi, sumbangan.com. Apa-apa saja yang kita nak bagi sumbangan, kita pastikan tracking sumbangan kita itu pergi kepada penerima yang jitu, penerima yang mutlak, sempoi bersama sumbangan.com dan bersama segmen kita minggu depan pukul 3, segmen Tahukah Anda, Persatuan Pengguna Islam Official. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.